أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi syukur. Mudah-mudahan digolongkan kita tergolong dalam golongan orang yang bersyukur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada membicarakan tentang fiqh al-manhaji ala madhhab al-imam Syafi'i, jilid yang keempat, menghuraikan bab undang-undang kekeluargaan Islam, nikah, talak, nafkah, penjagaan anak-anak, penyusuan, menentukan keturunan, anak buangan, yakni dipanggil al-laqid. Dan kita telah pun sampai kepada tajuk yang ke ilah, zihar dan li'an, dan kita sampai pada muka surat 845, ya, 845, membicarakan cara isteri melakukan li'an. Li'an dulu kita bicarakan tentang li'an. Li'an ialah suami boleh dikenakan, yakni suami li'an dilakukan, ya, atau li'an ini ialah dari segi bahasa menghalau atau menjauhkan, yakni laknat. Orang Arab dia li'an ni melaknat kan. Ungkapan la'anahu Allah, yang berarti Allah telah menghalau dan menjauhkannya. Yang dinamakan li'an ini dengan nama ini kerana jauhnya hubungan di antara kedua-dua belah suami isteri, yang ini dipanggil li'an. Pada istilahiyah, iaitu beberapa perkataan tertentu yang digunakan sebagai hujah, ya, perkataan yang digunakan sebagai melakukan li'an, yakni mengandungi lafaz laknat, betul. Dan kerana dua belah pihak yang melakukan li'an menjauhkan diri di antara satu sama lain disebabkan li'an yang dilakukan. Malam ni kita membicarakan tentang li'an, ya, cara li'an, cara isteri melakukan li'an, melakukan laknat diri. Macam mana tuan? Jadi li'an yang dilakukan oleh suami akan menyelamatkannya daripada hukuman hudud, yani hukuman hudud, yakni hukuman kesalahan qazaf. Li'an yang
dilakukan oleh isteri pula akan menyelamatkannya daripada hukuman hudud, ya, kesalahan zina. Jadi isteri meli'an, yakni mengatakan suami yang melakukan zina. Li'an yang dilakukan isteri akan menyelamatkannya daripada hukuman hudud, kesalahan zina, akibat li'an yang dilakukan oleh suami. Cara li'an isteri pula ialah dia berkata, aku bersaksi dengan Allah bahawa sesungguhnya si fulan berbohong. Si fulan berbohong, yang suami dia berbohong. Tuduhannya yang mengatakan aku zina. Cari isteri dia berkata, aku bersaksi dengan Allah bahawa sesungguhnya si fulan berbohong dengan tuduhannya yang mengatakan aku berzina. Itu cara isteri. Lalu kata-kata ini hendaklah diulang sebanyak 4 kali. Kata-kata ini diulang sebanyak 4 kali. Seterusnya pada kali yang kelima, dia hendaklah berkata, kemurkaan Allah menimpa aku sekiranya dia memang benar. Kemurkaan Allah menimpa aku sekiranya dia memang benar. Apabila dia berkata demikian 4 kali ini, hukuman hudud bagi kesalahan zina tidak dikenakan ke atasnya. Itu lafaz cara isteri melakukan li'an. Cara isteri melakukan li'an. Dalil li'an isteri ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-8 hingga ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yadra'u 'anha al-'adaba an tashhada 4 syahadatin lillah innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadab Allah 'alayha in kana minas sadiqin. Dan bagi menghindarkan hukuman siksa daripada isteri, yakni orang yang kena jadi isteri kena tuduh, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Isteri bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali, kerana bahawa sesungguhnya suaminya yang menuduh itu memang daripada orang-orang yang berdosa. Dia bersumpah. Bersumpah macam mana? Bersumpah tu huruf bersumpah ada 3. Wallahi, wabillahi, watallahi, kan? Itu bersumpah. Jadi dia kata, sesungguhnya aku bersaksi dengan Allah, wallahi. Sesungguhnya suamiku berbohong dalam tuduhannya yang mengatakan aku berzina. Dia isteri kena istiharkan diri dia. Maka istihar itu dinamakan li'an. Li'an apa? Li'an ke atas suami dia, tuduhan suami dia. Boleh faham tuan? Jadi tuan dalam masalah li'an ini, ya, dia nak menafikan, kata dia ni bukan melakukan zina. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala ni, wa yadra'u 'anha al-'adab an tashhada 4 syahadatin. Hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahawa sesungguhnya suaminya yang menuduh itu memang daripada orang-orang yang berdosa. Dalam sumpah yang kelima pula, hendaklah dia berkata bahawa kemurkaan Allah. Yang akhir kali dia kata, kemurkaan Allah akan menimpa darinya jika suaminya memang seorang yang benar. Ya, jika suaminya seorang yang benar. Jadi cara isteri li'an, cara, ya, isteri melakukan li'an ini.
Ada syarat-syarat dia. Maka di sini letakkan syarat-syarat li'an yang paling penting sekali. Syarat-syaratnya ialah yang untuk menentukan, untuk menjadikan li'an itu sah. Untuk menjadikan li'an itu sah, mesti mengambil kira syarat-syarat yang berikut. Yang pertama qazaf. Qazaf daripada suami menuduh isteri berzina. Qazaf ni kan, kalau tersabit suami menuduh isteri berzina, maka sabit qazaf. Kalau isteri itu tak melakukan zina, maka suami kena hukuman. Hukuman apa? Hukuman qazaf tadi. Boleh faham tak? Berlaku lebih dahulu daripada li'an. Jadi qazaf berlaku lebih dahulu daripada li'an. Itu syarat dia, syarat pertama. Syarat kedua, li'an suami mendahului li'an isteri. Li'an suami mendahului li'an isteri. Jadi berlakunya li'an isteri tadi. Yang ketiga, kedua-dua suami isteri mesti menyebut perkataan yang mesti sebut, yang kita sebutkan tadi. Jika salah seorang menukarkan lafaz penyaksian tadi dengan lafaz lain, seperti aku bersumpah, atau dia menukarkan perkataan laknat dengan perkataan murka, atau sebaliknya, li'an tersebut tidak sah. Li'an tersebut tidak sah. Ini kerana lafaz li'an diterangkan dengan jelas dalam Quran. Dalam Quran mengatakan mesti digunakan semasa melakukan li'an. Ya, antashhada arba'a syahadat, dikenal digunakan tentang aku bersaksi dengan nama Allah. Dia bersumpah dulu 4 kali. Baru last sekali barulah dia menuduh kan. Sekiranya si pualan berbohong dalam tuduhan, maka yang berkata akan aku zina kan. Sesungguhnya dia nak menafikan kata dia yang melakukan. Boleh faham tak? Jadi 4. Yang kelima, 5 penyaksian terlafaz li'an yang disebut sebanyak 5 kali hendaklah dilakukan secara muwallad. Muwallad ni apa tuan? Muwallad ni berturut-turut. Ya, bermuwallad dan berturut-turut. Oleh itu tidak boleh dipisahkan sebarang perkara yang dianggap oleh uruf sebagai pemisah. Jadi maknanya ni mesti muwallad. Contoh, saya bagi contoh. Cara li'an. Isteri kata aku bersaksi dengan Allah bahawa sesungguhnya si pualan atau suami dia berbohong dalam tuduhannya yang mengatakan aku berzina. Kata-kata diulang sebanyak 4 kali kan. Kata-kata diulang sebanyak 4 kali. Aku bersaksi, atau dia kata wallahi wabillahi wallahi kan. Wallahi ini bersumpah. Sumpah. Last sekali dia kata kemurkaan Allah menimpa aku sekiranya dia memang benar. Sekiranya dia memang benar. Apabila dia berkata demikian, hukuman hudud bagi kesalahan zina tidak dikenakan ke atas dia. Kesalahan hudud tak kenakan dia. Jadi dia bersumpah dan dia disebut kemurkaan Allah Tuhan. Kemurkaan Allah kena ke atas hidupnya kalaulah dia berbohong. Ini tuan-tuan tu semua ni lafaz-lafaz. Ya, lafaz-lafaz yang dilakukan oleh isteri kan. Yang kelima, hakim wajib memberikan nasihat. Hakim wajib, ini syarat ni. Hakim wajib memberi nasihat dan mengingatkan kedua-dua pasangan supaya tidak berbohong. Hakim kena bagi nasihat supaya tak bohong. Seperti berkatalah hakim, perhitungan sebenar kamu terserah kepada Allah. Salah seorang daripada kamu adalah pembohong. Adakah sesiapa yang ingin bertaubat? Itu hakim. Nabi SAW mengingatkan lelaki yang menuduh.
Suami menuduh. Lalu baginda membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai menasihati, mengingatkan dan memberitahu kepadanya bahawa hukuman di dunia jauh lebih ringan daripada berbanding azab di akhirat. Itu Nabi bagi nasihat. Lelaki itu berkata, demi Allah, demi Tuhan yang mengutuskan Tuhan membawa kebenaran, aku tidak berbohong dalam tuduhanku terhadapnya. Kalau lelaki itu kata. Seterusnya baginda bercakap pula dengan wanita itu sambil menasihati orang perempuan. Apa dia? Mengingatkan dan memberitahu kepadanya bahawa hukuman di dunia jauh lebih ringan berbanding azab di akhirat. Lalu perempuan itu berkata, tidak, demi Tuhan yang mengutuskan Tuhan membawa kebenaran, dia tidak benar. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata lagi, kemudian baginda memulakan dengan si suami. Lalu dia bersaksi sebanyak 4 kali. Suami bersaksi sebanyak 4 kali dengan nama Allah bahawa dia memegang memang seorang yang benar. Lalu pada kali yang kelima dia menyebut bahawa Allah melaknatnya jika dia berbohong. Suami. Kemudian baginda minta perempuan tersebut melakukan li'an. Dah lelaki buat, perempuan pun, isteri pun buat juga. Dia pun bersaksi dengan Allah sebanyak 4 kali bahawa suaminya memang berbohong. Suaminya memang berbohong. Kita. Pada kali yang kelima dia menyebut bahawa kemurkaan Allah menimpanya jika suaminya memang benar. Kemudian Nabi SAW memisahkan di antara mereka berdua. Nabi pisah. Jadi Nabi ceraikan ibarat, memisahkan mereka berdua. Dalam riwayat Bukhari disebut Nabi SAW bersabda kepada kedua-duanya, perhitungan sebenar kamu terserah kepada Allah. Salah seorang daripada kamu berbohong, kamu wahai si suami tidak boleh lagi merujuk ke bekas isteri kamu. Dia tak boleh lagi merujuk ke bekas isteri dia. Jadi maknanya dia talak bain, ya, talak 3. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Hilal bin Umayyah menuduh isterinya berzina. Hilal. Beliau datang lalu bersaksi bagi mengesahkan tuduhan. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengetahui bahawa salah seorang daripada kamu berbohong. Adakah salah seorang daripada kamu ingin bertaubat? Lalu kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sewaktu turunnya ayat li'an ini, ayyuma imra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat min Allah fi syai'in walan yudkhilaha Allah jannatahu wa ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilaihi ihtajaba Allah minhu wa badahahu ala ru'usil awwalin wal akhirin. Maksudnya, mana-mana perempuan yang masukkan ke dalam sesuatu kaum zuriat yang bukan daripada kalangan mereka, maka perempuan itu tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan Allah tidak akan memasukkannya ke dalam syurganya. Mana-mana lelaki yang menafikan anaknya sedangkan dia melihat kepadanya dan mengetahui bahawa anak itu kepunyaannya, maka Allah akan menghalang lelaki itu daripada rahmatnya dan akan mendedah aibnya di hadapan semua manusia yang terdahulu dan yang terkemudian pada hari kiamat nanti. Kita memohon rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah
ya, li'an si suami ataupun li'an si isteri. Isteri juga boleh melakukan, boleh melafazkan li'an kepada suami, tuan-tuan. Habis, tuan-tuan, bab li'an ini kan, dulu dah kita baca bab ila kan, bab ila, kemudian bab zihar, dah habis dah zihar, dan akhirnya bab li'an, tuduhan li'an, tuan-tuan. Tuduhan, ya, seorang suami menuduh si isterinya melakukan li'an, yang ni melakukan zina, melakukan zina. Jadi dia melaknat isterinya, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, habis dah bab ila, zihar dan li'an, tuan-tuan. Maka masuklah tajuk baru kita, tuan-tuan, iaitu bab iddah, tuan-tuan. Bab iddah. Sebelum saya pergi pada iddah, Koko ada soalan nak tanya. Silakan. Mampu itulah soalan, tuan-tuan, ya. Baik, tuan-tuan, kita masuk bab iddah. Ini bab ila, bab zihar dah habis, tuan-tuan. Termasuklah bab li'an, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, kalau ada berlaku dalam masyarakat kita benda-benda yang macam ni, kan, istiharkanlah diri kita, tuan-tuan. Ya, pergilah jumpa qadhi dan, ya, orang yang alim, tuan-tuan, untuk menterjemahkan apa maksud perkataan ila, perkataan zihar dan perkataan li'an ni, tuan-tuan. Baik, yang bab yang seterusnya ialah bab iddah. Yang ni, tuan-tuan, bab yang makruf. Iddah ni, tuan-tuan, ya, pengertian iddah ni iaitu dari segi bahasa ialah kata nama terbitan yang diambil daripada kata kerja adda ya'uddu iddah, tuan-tuan. Iddatan, adda ya'uddu iddah. Apa makna iddah? Yakni membilang, menghitung ataupun menghitung. Bilang ni ataupun menghitung. Setelah mana, tuan-tuan? Berlakunya perceraian. Bila berlakunya perceraian apa? Perceraian hidup ataupun perceraian mati, tuan-tuan. Perkataan iddah dinamakan dengan nama ini kerana ia mengandungi bilangan. Bilangan apa? Bilangan kesucian daripada haid dan bilangan bulan-bulan, ya, bulan-bulan. Ya, kita tengok, tuan-tuan, iddah ada Allah Ta'ala sebut salasata quru. Salasata quru ni 3 kali bersih. 3 kali bersih, tuan-tuan. 3 kali haid. 3 kali haid. Ini bagi talak apa? Talak 1, talak 2. Kalau berlaku talak raj'i, dia panggil talak raj'i. Jadi bila berlaku saja talak, maka bagi orang perempuan ini, ya, wajib bagi dia menjalani iddah, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya kalau orang perempuan suami meninggal dunia, isteri wajib menjalani iddah berapa bulan? Arba'ata ashhurin wa 'ashra, 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi, tuan-tuan, yang kita ada bicara, tuan-tuan, ya. Apa yang boleh dilakukan oleh si isteri, apa yang tak boleh dilakukan oleh isteri ketika iddah, tuan-tuan. Boleh faham, tuan? Baik. Jadi, iddah ini, iddah dari segi istilahiyah. Jadi, perkataan iddah ni namakan nama ini kerana ia mengandungi bilangan kesucian, suci. Dalam tu, ya, terdapat bilangan suci ataupun suci daripada haid dan bilangan bulan-bulan, iddah juga, kan. Jadi, iddah pada segi istilahiyah, pada makna istilah, ya, segi istilah ialah kata nama kepada tempoh masa tertentu seseorang wanita menanti dan tidak berkahwin. Jadi dalam masa iddah ni dia tak boleh kahwin, Tempoh kepada wanita tertentu, seseorang wanita menanti dan tidak boleh kahwin sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah, sebagai tanda pengabdian diri kepada
Allah, ataupun istilah lah dipanggil berkabung lah, berkabung ya. Kalau mati dia berkabung lah kan, itu istilah tu. Tapi kalau orang Arab kata dia kalau kabung ni pakai apa? Pakai baju warna hitam kan, hitam, bendera pun hitam tuan-tuan. Dia tahu ni bendera hitam, pergi mana pun hitamnya. Saya tengok tuan-tuan duduk di Jordan dulu ya, Raja Jordan Malik Hussein, Malikul Hussein tuan-tuan meninggal dunia. Masa tu saya habis lah tahun 98 tuan-tuan. 98 bila meninggal dia, saya pun patrah tu nak convocation dah raptai dah, buat raptai pun semua lah. Tiba-tiba mati Malik Hussein tuan-tuan, meninggal. Dia cancel semua tuan-tuan, semua aktiviti rakyat dia semua tak boleh. Mau bagaimana pun, bendera kalau bawa bah mesti ada bendera hitam. Bendera hitam tuan-tuan, tu kabung. Berapa hari nak berkabung tu? Tu dia, yang tu dia berapa hari tu dia panggil iddah tuan-tuan. Iddah lah kan. Jadi tuan-tuan, dalam Islam ni isteri wajib menjalani iddah. Isteri wajib menjalani iddah. Orang lelaki ada iddah. Orang lelaki ada iddah. Mampu ya dah ada iddah. Tak ada iddah. Orang lelaki tak ada iddah. Kan? Kalau mati semalam baru mati, hari ni lah kahwin lah. Tu dia kan. Orang kata kubur masih merah lagi. Kan? Kubur pun masih ya merah lagi. Semalam meninggal, hari ni dah mati, dah kahwin. Jadi maknanya orang lelaki dia tak ada iddah. Tak ada ketentuan masa untuk menentukan dia ni suci ke tak suci. Kan? Orang perempuan dia kena ada. Dia faham kan? Jadi tuan-tuan, iddah ni seseorang wanita mesti menjalani iddah ni, menanti dan tidak boleh berkahwin sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah. Berkabung, bersedih, kena ada. Berkabung, bersedih kerana berpisah dengan suami. Kerana berpisah dengan suami. Atau untuk memastikan dia tidak mengandung. Dia tidak mengandungkan anak bekas suaminya. Jadi mana nak menentukan ya rahimnya bersih daripada benih suami lain kan, maka dia kena tunggu selama salasata quru, 3 kali suci. Maka dalil iddah disyariatkan. Dalil tu terdapat beberapa ayat Al-Quran dan banyak hadis yang menjelaskan pensyariatan iddah ini. Maka ulama juga sepakat mengatakan iddah adalah disyariatkan. Ya, iddah ni adalah sebahagian daripada syariat Islam. Ketika membincangkan tajuk ini, kita akan dapati bahawa banyak dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis yang mengupas tentang iddah dan sekaligus menunjukkan ia disyariatkan. Ya, ia disyariatkan. Walaupun tuan-tuan, hikmah di sebalik iddah ini, iddah disyariatkan ini, isteri yang kematian suami, isteri kematian suami, tujuannya iddah ini disyariatkan kepada isteri yang kematian suami. Berapa iddah hari? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. 4 ashhurin wa 10. 4 bulan 10 hari. Wa 10. Ya, wa 10 ayyam. 4 bulan 10 hari. Pertama, hikmah iddah ini melaksanakan hak suami yang telah meninggal dunia. Allah mewajibkan isteri supaya menghormati, setia dan melayan suaminya dengan baik. Oleh itu isteri tidak sewajarnya terus melupakan suaminya sebaik sahaja dia meninggal dunia.
Itu hikmah. Yang kedua, menukar adat jahiliyah, yakni adat jahiliyah yang mewajibkan isteri yang kematian suami berkurung di dalam rumah selama setahun. Dulu berkurung, tuan-tuan, mati suami kurung dalam rumah selama setahun. Dan dia juga dikehendaki melumur badannya dengan minyak hitam dan memakai pakaian kotor dan cemar. Ini hikmah. Orang dulu, tuan-tuan, orang Arab dulu ni, style dia, tuan-tuan, ya, dikabung ni selama setahun. Tapi dalam Islam dipendekkan jadi 4 bulan 10 hari. Ini dilakukan kerana usaha menghapuskan adat yang buruk dalam masyarakat, tidak sempurna kecuali menggantikannya dengan prinsip yang adil dan saksama. Lalu prinsip yang mengekalkan kebaikan adat yang terdahulu dan menghapuskan keburukan yang ada di dalamnya. Boleh, tuan? Jadi isteri yang diceraikan secara pasakh ni apa? Secara pasakh, secara talak, ya, secara pasakh dan talak. Jika isteri diceraikan ketika masih mempunyai haid, bukan kanak-kanak yang belum datang haid, atau orang tua yang telah putus haid, atau sedang hamil, hikmat disyariatkan iddah ialah dengan menjaga keturunan, menunaikan tanggungjawab dan memastikan dia tidak mengandung atau bekas suaminya, ya, dia tidak mengandung anak bekas suaminya. Lalu perkara ini adalah jelas jika suami isteri sudah putus haid dan masih kecil, belum datang haid, hikmat disyariatkan iddah, ya, seperti mana yang pertama disebut di sini, sebagai tanda pengabdian diri kepada Allah yang mengandungi makna tunduk kepada titah perintah Allah. Lalu hikmat ini perlu diberi perhatian sepenuhnya. Ia terdapat dalam semua jenis iddah yang disyariatkan. Tentunya nak untuk menjaga kemaslahatan, untuk menjaga kalau dia kanak-kanak yang belum datang haid, atau orang tua yang telah putus haid, atau sedang hamil, atau semua itu penjagaan, ya, dibuat iddah ini untuk masalah ini, tuan-tuan. Itu yang pertama. Jika isteri sudah putus haid atau masih belum datang haid, hikmat disyariatkan iddah ini sebagai pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mengabdi. Iddah ni juga, tuan-tuan, untuk nak jadi orang yang sentiasa mengabdikan diri kepada Allah. Yang kedua, mengagungkan perkahwinan. Hikmah dia mengagungkan perkahwinan dan meletakkannya pada kedudukan yang sesuai di sisi syarak. Dan itu hikmah dia. Jelas tidak selari dengan keagungan perkahwinan dan kepentingannya apabila pada hari berikutnya selepas berpisah, isteri terus berkahwin dengan lelaki lain sekalipun dia masih kanak-kanak, ataupun perempuan tua yang telah putus haid yang pastinya tidak mengandung anak untuk bekas suaminya. Lalu tindakan tersebut akan menghilangkan kepentingan perkahwinan dan merendahkan kehebatan berkahwin tadi. Pada pandangan manusia, di samping itu, ya, diceritakan ia juga melahirkan gambaran pelacur. Bukankah seorang pelacur sentiasa bersilih ganti pasangan tanpa ada waktu menunggu? Itu pelacur, tuan-tuan, ya. Jadi nak membezakan, tuan-tuan, ya, orang yang berkahwin, orang yang, ya, taraf orang yang berkahwin ini tinggi, tuan-tuan, tinggi. Ini, tuan-tuan, tu di antara hikmah, ya, Allah jadikan iddah, tuan-tuan. Yang ketiga, iddah ni hikmah dia lagi, langkah-langkah
langkah tambahan dalam memastikan isteri tidak mengandung. Iddah ni nak memastikan isteri tidak mengandung, ya, mengandung anak bekas suaminya. Ini kerana kemungkinan berlakunya perkara yang di luar jangkaan, ya, perkara yang di luar jangkaan dan menyalahi kebiasaan tetap ada. Ia berlaku dari semasa ke semasa. Jadi nak menentukan, nak memastikan isteri itu tidak mengandung anak suami yang dulu. Tuan. Itu dia panggil hikmah iddah, tuan-tuan. Tapi hari ini tuan-tuan, iddah ni pembahagian iddah. Dalam iddah ni tuan-tuan dibahagikan iddah yang diwajibkan kepada isteri terbahagi kepada dua. Iddah yang wajib kepada isteri ada dua. Pertama, iddah kematian, iddah mati. Yang kedua, iddah perceraian. Ya, perceraian ni ada dua. Satu percerai hidup, satu percerai mati. Adapun iddah kematian suami, ini tuan-tuan, ya, iddah kematian suami. Iddah kematian suami, kematian ialah iddah yang dikenakan kepada isteri yang kematian suaminya ia terbahagi kepada dua. Oh, azan ya. Sekejap. Tunggu sekejap.
La ilaha illallah Allahu rabbah Ati Sayyidina Muhammad Rasulullah. Jadi tuan-tuan, iddah kematian suami. Iddah kematian suami ini ada dua, tuan-tuan. Ya, ada dua. Jadi iddah kematian suami ialah iddah yang dikenakan kepada isteri yang kematian suaminya. Ia terbagi kepada dua jenis. Ya, dua jenis. Yang pertama, jika isteri hamil, satu. Jika isteri hamil, yang ini mengandung. Ketika suami meninggal dunia, dia mengandung, ketika suami tengah mengandung, suami mati. Lalu iddahnya ialah sehingga melahirkan anak tanpa mengira panjang, pendek tempoh hamil tadi. Jadi habis mengapa anak, habislah iddah dia bagi isteri yang hamil. Yang kedua, kematian suami ini pula, kalau dia mati tak hamil, ini tak hamil, dia isteri tidak hamil ataupun hamil dengan lelaki lain, dia hamil dengan lelaki lain, dia tidak hamil dengan suami dia tetapi hamil dengan lelaki lain, dan tidak mungkin hamil dengan bekas suaminya yang meninggal dunia, seperti suaminya belum baligh atau suaminya telah meninggalkannya lebih daripada 4 tahun. Iddahnya ialah 4 bulan 10 hari, 4 ashhurin wa 10. Dia cakap tadi 4 bulan 10 hari. Jadi maknanya iddah cerai ni, iddah mati kan, satu, kalau perempuan tu hamil, iddah dia bila beranak, habislah keluar dia bayi, habislah iddah dia. Yang kedua, iddah perempuan yang tidak hamil, yang 4 bulan 10 hari. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Allah menyebut, wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan perempuan-perempuan yang mengandung. Perempuan-perempuan yang mengandung, tempoh iddah mereka ialah sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungkan. Itu satu. Yang kedua, perempuan yang tak hamil, Allah sebut dalam suratul Baqarah ayat yang ke-234, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10. Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara mereka kamu, sedang mereka meninggalkan isteri-isteri, wa yadharuna azwajan, meninggalkan isteri-isteri, yatarabbasna bi anfusihinna, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri, yakni melakukan iddah 4 ashhurin wa 10, 4 bulan 10 hari. Fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian apabila telah habis iddah, maka tidak ada salahnya bagi kamu mengenai apa yang dilakukan mereka pada diri mereka menurut cara yang baik yang diluluskan oleh syarak. Allah mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat yang 234 ini. Surah Al-Baqarah di atas adalah bersifat umum dan meliputi perempuan hamil dan yang lainnya. Lalu ayat 4
Surah At-Talaq kan disebutkan tadi, saya baca tadi ayat surah At-Talaq, wa ulatul ahmali ajalahunna ay yada'na hamlahunna. Perempuan-perempuan yang mengandung tempoh iddah mereka ialah sehingga mereka melahirkan anak yang dikandungnya. Surah At-Talaq. Jadi tuan-tuan, hukum ataupun At-Talaq ini di atas surah At-Talaq ini pula mengkhususkan keumuman tersebut, diletakkan hukum khusus bagi perempuan yang hamil. Surah At-Talaq ni perempuan yang hamil, ya, yang hamil. Lalu ayat ini menjadi dalil yang berbeza, yang membezakan iddah perempuan kematian suami sedang mengandung anak bekas suaminya dengan perempuan yang kematian suami dan tidak mengandung. Itu lain, tuan-tuan, ya. Jadi maknanya perempuan yang mengandung sehinggalah habis beranak, maka habislah iddah dia. Adapun orang yang perempuan yang tidak mengandung, dia kena tunggu 4 bulan 10 hari. Dalil daripada sunnah Nabi SAW yang menerangkan iddah perempuan hamil berakhir dengan melahirkan anak ialah Miswar bin Makhramah. Miswar bin Makhramah ini radhiyallahu anha berkata, Subai'ah al-Aslamiyah radhiyallahu anha melahirkan anak beberapa malam selepas kematian suaminya, lalu beliau pun menemui Nabi SAW dan meminta izin untuk berkahwin. Lalu baginda membenarkannya dan dia pun berkahwin. Ni sahabat Nabi, sahabiah yang bernama Subai'ah al-Aslamiyah. Itu iddah kematian. Iddah yang kedua ialah iddah perceraian hidup. Ya, iddah perceraian hidup. Iddah perceraian hidup ni ialah perceraian iddah yang diwajibkan ke atas isteri yang bercerai dengan suami dengan selepas berlakunya persetubuhan. Selepas berlakunya persetubuhan, sama ada bercerai kerana talak ataupun kerana fasakh. Talak ni dengan lafaz, fasakh ni contoh macam ni. Fasakh ni seorang lelaki kahwin dengan isterinya. Tiba-tiba orang tahu kata isteri dia ni, si suami tahu kata isterinya ni adalah saudara susuan dia. Saudara susuan. Jadi maknanya dia di situ, ya, suami dilarang berkahwin dengan saudara susuan. Dia panggil dengan sebab dia minum susu mak dia tadi, mak dia, ya, mak adik-beradik perempuan tadi, maka keseluruhan adik-beradik itu tak boleh kahwin. Ya, ibunya umur radha'ah ataupun anak-anak perempuan dia tak boleh kahwin. Bila dah tahu kata adik-beradik susuan, maka ketika itu kena fasakh. Fasakh ni kenapa? Kena cerai. Itu dia panggil istilah fasakh. Ya, fasakh. Walaupun dah dapat anak, maka anak di situ nama dia anak tidak sah talaf. Anak tidak sah talaf. Jadi tuan-tuan tu mesti kita kena peka, tuan-tuan. Nak kahwin ni kita kena cari isteri. Cari isteri yang bukan saudara mara atau yang, ya, dia dah kahwin, dia dulu ni ibu dia bagi dia susu kepada ibu susuan dia. Bila bertemu balik tak tahu, kan, tak tahu kata saudara perempuan, saudara susuan. Ketika tu kalau dah tahu, kena fasakh, kena pisahkan. Tuan-tuan tu siksa, tuan-tuan ni orang yang melakukan ni habis boleh. Bila dah tahu kena fasakh. Bila dah tahu kena fasakh, tuan-tuan, ya. Itu perceraian. Dia kata iddah perceraian. Iddah perceraian
ialah iddah yang diwajibkan ke atas isteri yang bercerai dengan suaminya selepas persetubuhan, sama ada bercerai kerana talak ataupun kerana fasakh. Yang pertama, jika dia hamil, itu juga ada dua juga. Jika dia hamil, iddahnya tamat selepas melahirkan anak. Apa dalilnya? Dalilnya tadi juga, wa ulatul ahmal li ajaluhunna ay yad'na hamlahunna. Kalau hamil, masa bila, ya, berapa panjang iddahnya? Panjang mana pun dia mengandung, selepas mengandung lahir saja anak, maka habislah iddah. Satu. Yang kedua, jika dia tidak hamil, jika dia tidak hamil masih mempunyai haid, bukan kanak-kanak yang belum datang haid ataupun orang tua yang telah putus haid, maka iddahnya tamat dengan berlalunya 3 kali suci. Itu yang saya pergi sebut tadi, salah sataku, ya, salah sataku. Dalilnya 3 kali suci ini selepas diceraikan. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat yang ke-228. Allah Taala sebut, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka daripada berkahwin. Wal mutallaqatu yatarabbasna, menahan diri. Orang yang kena cerai itu nak kena menahan diri bi anfusihinna, dengan diri mereka. Salah satu quru, 3 kali suci, bukan 3 bulan. Ya, semua orang kata 3 bulan. No, 3 kali suci. 3 kali suci sini ialah 3 kali suci daripada haid. 3 kali suci. Datang haid lalu suci. Datang haid lalu suci. Haid ni tak kira. Ya, haid ni ada yang sekurang-kurang haid 1 hari 1 malam. Kebiasaan haid 7 hari 7 malam. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Itu dipanggil haid kebanyakan. Tapi kebanyakan haid orang perempuan biasanya dia ada yang 5 hari 5 malam, ada yang 4 hari 4 malam, ada yang 7 hari 7 malam. Itu bab haid, kan? Jadi maknanya ini bab salah satu quru ni 3 kali suci. 3 kali suci, tuan-tuan. Dalilnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka, yakni daripada berkahwin selama 3 kali suci daripada haid. 3 kali suci daripada haid. Tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, tidak halal bagi mereka menyembunyikan, yang tidak memberitahu anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 228. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika masih kecil, ni haid. Jika wanita itu masih kecil lagi, anak-anak kecil, jadi kahwin waktu kecil, tuan-tuan, ya, belum datang haid lagi, belum datang haid lagi. Jadi makna syariat Islam ni, tuan-tuan, dah ada dah, kan? Sebelum datang haid lagi dah boleh kahwin, ada kahwin. Atau sudah putus haid, yang ni menopause, ada haid, maka iddahnya tamat dengan berlalunya 3 bulan. 3 bulan dari tarikh perceraian. 3 bulan dari tarikh perceraian. Boleh ingat, tuan? Jadi tarikh bagi orang yang bercerai ini, tuan-tuan, perceraian sama ada talak, kan, ataupun
Fasakh dia ada 3 kategori sini kan. Satu, orang yang hamil bila iddah dia sampai beranak, dah beranak habis dah iddah dia. Yang kedua, salah satu quru, 3 kali suci haid dari haid perempuan. Yang ketiga, jika masih kanak-kanak ataupun perempuan yang monofos dah, yang tak ada haid. Ya, yang tak ada haid ni sudah putus haid, maka iddahnya tamatnya iddahnya dengan berlalunya 3 bulan dari tarikh perceraian. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, wallai ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin wallai lam yahidna. Dan perempuan-perempuan daripada kalangan kamu yang putus asa daripada kedatangan haid, jika kamu menaruh syak tentang tempoh iddah mereka, maka iddah mereka ialah 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Dan demikian juga iddah perempuan-perempuan yang tiada haid, perempuan yang tak pernah datang haid. Yang ni kanak-kanak kan. Jadi tempoh dia 3 bulan. Salah satu ashhurin. Ya, itu kategori 3 jenis iddah tadi tuan-tuan. Ada soalan nak tanya? Ya. Proses ibu susuan, ya. Dia ada syarat dia. Syarat dia, anak yang disusui itu kan, ataupun ibu yang disusui itu mestilah, anak yang disusui itu mesti 5 kali kenyang. Bukan 5 kali nyot-nyot kan, bukan 5 kali nyot-nyot, 5 kali kenyang. 5 kali kenyang. Boleh faham tuan? 5 kali kenyang ni, sekali dia menyusu, mak susuan tu sekali susu, dia kenyang. Belahak bersama kan, kita peluak belahak kan, tu kenyang. Bila dah itu esok lagi pak sampai 5 kali baru boleh diiktiraf sebagai ummur radha'ah ataupun ibu susuan. Ibu susuan. Jadi 5 kali kenyang. Yang kedua, syarat nak menjadi anak kepada ibu susuan mesti 2 tahun bawah. Ni orang tanya, suami minum susu ibu kan, suami minum susu isteri, itu tak dipanggil sebagai ibu, anak susuan. Tuan-tuan, suami minum susu isteri, ya, minum susu isteri, adakah itu diiktiraf sebagai ibu, anak susuan? No tuan-tuan kan, itu dah, ya, dia mesti syarat dia 2 tahun ke bawah. Boleh faham kan? Itu syarat nak menjadi ibu susuan. Kan Allah Ta'ala kata, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Itu ada panjang ni, ada juga Allah Ta'ala cerita, ya. Jadi maknanya tuan-tuan, ibu susuan, ya. Jadi anak tidak boleh berkahwin dengan ibu susuan tadi. Ibu susuan, ibu susuan ke atas, ibu, nenek, ibu kepada ibu susuan, kemudian ibu saudara, saudara kepada ibu susuan, mak saudara, tak boleh kan. Adik-beradik perempuan kepada ibu susuan tadi pun tak boleh kahwin. Kemudian anak-anak kepada ibu susuan tadi, anak-anak perempuan yang kepada anak ibu susuan tak boleh kahwin. Maka syarat ketika itu kan, kalaulah berlaku perkahwinan, kita tak tahu kata dia ni saudara susuan, tapi bila dah tahu kenapa fasakh kan, walaupun dah dapat anak pun dah ramai 6 orang,
Jadi maka anak tadi ni anak yang tidak sah tarah tadi. Sah tarah. Jadi sebab kita kahwin tak tahu dalam keadaan kita tak tahu kata dia ni saudara perempuan ya kepada ibu susuan kita. Hanya anak kepada ibu susuan kita. Boleh faham tak? Itu saja. Lalu tuan-tuan, seterusnya perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi. Ya, perempuan yang dicerai. Ini akan datang tuan-tuan, kita akan masuk perempuan yang dicerai sebelum setubuh. Sebelum bersetubuh dengan suaminya. Jadi sebelum berlakunya persetubuhan. Ya, adakah di sana ada iddah? Adakah sana ada iddah? Kita akan dicerita tuan-tuan, orang yang melakukan ataupun orang yang berkahwin yang belum berlaku jima', yang belum berlaku persetubuhan, adakah di sana adanya iddah? Akan datang tuan-tuan, kita akan sambung tentang hukum ni kan. Apa hikmah ya hukum hakam mengenai iddah dan kewajipan selepas talak ni tuan-tuan. Kita akan terang bagaimana ya iddah ini boleh menyelamatkan. Apakah hikmah di sebalik iddah tadi? Kadang-kadang orang yang kematian suami baru mati dah keluar pergi kubur. Allahu akbar. Keluar pergi ke kubur. Apa hukum orang yang keluar, orang perempuan yang dalam iddah kematian suami tadi? Yang mati suami mesti menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Tiba-tiba hari pertama hari dah keluar dah, kan, pergi mengiringi jenazah suami ke kubur, sedangkan dia wajib duduk di menjalani iddah kematian suami. Ini tuan-tuan, orang kita tak tahu apa hukum orang perempuan yang keluar pergi kubur. Ya, apa hukum orang perempuan yang berhias, orang perempuan yang dalam iddah berhias keluar rumah. Ini akan datang tuan-tuan, kita akan masuk ya tentang hukum hakam mengenai iddah. Hukum hakam mengenai iddah tuan-tuan. Ya, Allahu a'lam. Ada soalan? Suruh jaga tu tuan-tuan. Ada soalan? Tak ada tuan-tuan, bagus tuan-tuan semua faham. Ya? Ada tuan-tuan? Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.